Okey, saya nak mulakan dengan tajuk transformasi iaitu sambungan. Kalau ikut minggu lepas yang saya ajar adalah inilah bagaimana nak cari, kita dah buat mengenai kongruen dan kita dah buat mengenai basic kepada pembesaran, di mana pembesaran tu kita mencari faktor skala, kita mencari pusat pembesaran. Okey, jadi kalau kita fahamkan bahawa pembesaran itu sebenarnya adalah suatu bentuk yang berkadaran. Okey, yang berkadaran tu bermaksudnya kalau sama ada dia sekali ganda, dua kali ganda, bermaksudnya setiap sisi yang ada dalam bentuk tersebut dia mesti berkadaran dengan objek dia. Okey, kalau objek dia dua, kalau dia katalah dua kali ganda bermaksud dia akan jadi 4. Dia tak boleh satu sisi berkadaran kepada dua kali ganda, yang sisi yang lain 3, tak boleh. Dia mesti berkadaran bermaksud setiap sisi mempunyai perkadaran yang sama. Okey, ini adalah konsep pembesaran. Okey, sebab itulah dia ada faktor skala, dia ada pusat pembesaran, dan saya dah tunjuk dah bagaimana cara kita nak mencari pusat-pusat pembesaran bagi beberapa bentuk yang berbeza. Okey, untuk hari ini lain sedikit, iaitu kita nak melukis suatu objek ataupun melukis imej apabila diberi suatu faktor skala. Kalau faktor skala, okey, faktor skala selalunya kita akan tulis dia, kita akan wakilkan dia sebagai bentuk K. K ini kaedah mencarinya adalah mesti adalah imej yang dibahagikan dengan objek. Dia akan buat macam ni, K sama dengan dia buat P prime bahagi dengan P. Bermaksud yang P prime ini refer kepada imej dan P sahaja tu refer kepada objek. Apakah objek dan apakah imej? Objek adalah benda yang asal. Okey, imej adalah benda yang terhasil selepas berlaku suatu transformasi. Jadi kena faham apakah original imej dia, original objek dia. Maka apakah objek yang imej yang terhasil? Contoh diri awak dengan bayang-bayang. Okey, awak adalah objek, bayang-bayang itu adalah imej yang terhasil. Bagaimanakah kita nak menentukan? Okey, hari ini adalah kita nak buat ini. Bagaimana untuk menentukan imej dan objek bagi suatu pembesaran? Bagaimana kita nak tentukan imej dengan objek bagi suatu pembesaran ini? Berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan imej bagi setiap pembesaran berikut. Okey? Tentukan objek dan imej bagi setiap pembesaran berikut. Bagaimana kita nak tentukan siapa objek, siapa imej bagi pembesaran ini? Okey, ini faktor skala dia dah bagi dah. Faktor skala adalah 2/3. Kita kena ingat. Okey, faktor skala, kaedah buat faktor skala adalah K sama dengan imej yang dibahagikan dengan objek. Okey, imej dia 2 bermaksud objek dia 3 lah. Yang di atas ini dia sebenarnya adalah imej. Okey, yang di bawah ini dia sebenarnya adalah objek. Okey, imej dan objek. So, apa yang dimaksudkan dengan 2/3 ini? Apabila dia berbentuk pecahan, okey, bila dia berbentuk pecahan macam ni dan yang imej itu lebih kecil, yang objek itu lebih besar, bermaksud dia berlaku pengecilan. Bermaksud dia berlaku pengecilan. Okey, bila berlaku pengecilan, secara logiknya B ini adalah imej, O itu adalah objek. Okey, B ini adalah imej, O itu adalah objek. Atau lagi satu kita nak faham. Okey, sebab ini berlaku pengecilan. Sebab konsep pengecilan ni dia akan berlaku di mana imej itu lebih kecil daripada objek dan awak akan nampak selalunya berbentuk pecahan, dan yang di atas tu dia lebih kecil sebab ini adalah imej, yang ini adalah objek. So ini adalah imej, di sini dia kata 2/3. Bermaksud 2 imej, 3 objek. Apa susah?
Pergilah dekat bentuk dia. Siapa 2? Pergilah. Oh, dia image 2. Siapa 3? Sudut sepadan dia 3. Bermaksud dia adalah 2. Ini adalah 3. Bermaksud image dia adalah 2. Ini adalah 3. Okey, ini adalah objek. Ini image, ini objek. Itu adalah salah satu cara lagi kita nak lihat. 2, 3. Okey, boleh faham kan? Okey, sekarang 2/3. Itu yang dimaksudkan. Kalau awak tak nak pergi dekat itu, kita boleh je pergi dekat sini. Ini dia 2. Yang ini 1, 2, 3. Bagaimana cara saya baca bucu tu? Saya baca bucu ini. Awak nampak tak? Ini. Dia menggunakan yang ini. Dia awak kena pandai tengok lah. Dia macam ni. Awak nampak macam ni. Okey. Dia menggunakan yang ini adalah 2. Maka yang objek dia adalah 3. Maka sebab itulah faktor skala dia adalah 2/3. Maka berdasarkan yang ini, maka A adalah objek, B adalah image. Itu maksud dia. Okey. Sekarang yang ini dia kata faktor skala K sama dengan negatif 1.5. Saya dah tunjukkan minggu lepas bagaimana terjadinya pembesaran negatif. Pembesaran negatif ini dia terhasil apabila bentuk tersebut dia terbalik dan dia membesar. Buat contoh, kalau awak nampak bentuk ini, yang ini dia ke sana. Okey, dia macam terpusing sedikit. Maka itu adalah negatif. Dia punya pembesaran dia adalah negatif. So kita nak tentukan sekarang siapa yang objek, siapa yang image. Okey, negatif 1.5 ini sebenarnya adalah negatif 3/2. Kita boleh tukarkan. Kita boleh tukarkan kepada bentuk negatif 3/2. Sebab 3 bahagi 2, 1.5 kan. So, bila kita dah tukar dia kepada bentuk pecahan, awak akan faham bahawa yang atas ini adalah image, yang bawah ini adalah objek. Okey? Yang atas ini adalah image, yang bawah itu adalah objek. Senanglah. Sekarang 3 dengan 2. Jadi kita pergi ya. Siapa 3, siapa 2? 3. Tengok saya pergi tengok dekat sini. 1, 2, 3. Saya akan ambil sisi yang sepadan. Okey. Sekarang dia punya sisi yang sepadan untuk dia. Okey. Tengok. Yang ini pun dia punya sisi yang sepadan juga. 1, 2. Okey. Dia akan jadi macam tu. Jadi ini adalah 3, ini adalah 2. Itu maksud dia. Faham? Kalau tak nak tengok yang itu, kita boleh tengok yang ni. Nampak? 1, 2, 3. Yang ini pun 1, 2. 1, 2. Berdasarkan gambar ajar ini, S ini adalah image, R ini adalah objek. Dan awak bila tengok, awak mesti faham bahawa bila 3/2 ini, image dia adalah lebih besar daripada objek. Bermaksud image adalah bentuk yang besar. Kalau tak nak kira pun kita akan faham, oh image dia mesti yang besar lah sebab berdasarkan pecahan image dia lebih besar. Okey, itu cara kita nak tentukan dia punya siapa image, siapa objek bagi pembesaran ini. Okey, boleh faham kan? Sekarang kita nak lukis. Okey, bila kita nak lukis, dia hanya beri K sahaja. Dia hanya beri K sahaja. Bagaimana kita nak lukis dia punya nak lukis image. Yang ni nampak lukis image bagi setiap objek yang berikut. Okey, dia ada satu objek tetapi kita nak lukis image bagi dia. Okey, sekarang bila dia kata faktor skala 2, awak mesti ingat kan? Saya suka buat macam ni. Bila K sama dengan 2, 2 ini bermaksud 2/1. Bermaksud 2 ini adalah untuk image, 1 ini adalah untuk objek. So apa benda saya nak buat dengan ini? Okey, jikalau objek ini bermaksud kita kena tengok jarak daripada P. Okey, jarak daripada P. Bagaimana kita nak lukis jarak daripada P? Sekarang awak tengok, kita ambil bucu.
Jikalau bucunya macam ni, ini, okey. Kita tengok bucu Bucu ini dia menggunakan macam ni. Awak nampak? Ini bermaksud daripada center. Ini adalah center pada pusat P. Okey, ini ada center. Dia kata kalau daripada sini ini adalah 1, maka bila dia nak pergi kepada image, dia akan jadi 2. Bermaksud 1, 2. Maksud ini akan bermulanya bucu untuk yang bucu ini. Boleh faham? Dia akan 2 kali. Okey? Sebabnya dia kata di sini adalah sekali, saya ulang balik. Okey, yang ini kita nampak dia kata ini sekali, yang ini adalah 2 kali. Image akan jadi 2 kali. Jadi bermaksud kalau ini dianggap sekali, okey, iaitu daripada pusat P kepada suatu bucu, bermaksud image dia kena 2 kali. Bermaksud daripada bucu P dia pergi sekali, dia pergi lagi sekali. Okey, ini adalah bucu yang baru untuk image tersebut. Okey, itu baru satu bentuk. Satu bucu, kita pergi pada bucu yang lain. Ini dianggap 1, maka sebab dia di sini 2, maka kita akan ini kena 2 kali. Maka ini adalah bucu yang kedua, bucu yang ini. Dia pergi kepada situ. Sekarang, bucu mana lagi kita nak tengok? Bucu yang ini. So, bagaimana kita nak kira bucu yang ini? Okey? Awak nampak? Tengok saya dah dapat bucu yang lain kan? Itu yang pertama, itu yang ini. Okey, sekarang kita tengok. Awak nampak kalau saya pergi macam ni? Okey, kita tengok dia pergi macam mana. Okey, nampak? Ini kita anggap macam 1. Okey, kita anggap 1. Sebabnya ini adalah sebab dia kata objek 1 yang image dia mesti 2. Okey, awak tengok berapa petak dia pakai. Okey, nampak? Ini dia kira macam 2 petak. Ini adalah macam ni lah. Maka dia kira 2, 4. Maka dia akan pergi lagi 1, 2. Dia akan pergi 1 lagi 4. Maka dia akan jadi dekat sini. Okey, dia akan jadi dekat sini. Okey, saya lukis balik. Dia akan jadi dekat sini. Maka bucu lagi 1 dia adalah dekat sini. Ini bucu, itu bucu, maka saya boleh sambung Maka saya nak sambung lah. Okey, saya sambung macam ni. Dan saya sambung macam ni. Okey, macam ni saya dah dapat. Okey, apa lagi satu? Oh, terlebih saya lukis, tak apa, sekejap lagi saya padam sikit. Okey, seterusnya saya nak ambil yang mana? Okey, saya nak ambil yang tengah ni. Yang tengah ni, kita tengoklah dia ke sini berapa. Dia ke sini adalah macam ni. Okey, dia akan jadi lagi 1, akan jadi begini. Jadi dia duduk dekat sini. Okey, dia duduk dekat situ, maka bentuk dia adalah ini. Ini, dia jadi macam ni. Okey, kemudian satu lagi adalah ini. Okey, ini adalah image dia. Ini adalah, betul ke saya lukis macam pelik bentuk saya? Ke saya terlebih? Oh, saya terlebih. Okey, saya terlebih sikit dekat sini. Okey, sekejap saya lukis lain. Sepatutnya sampai sini, padahal nampak pelik bentuk saya ni. Okey, ini sampai sini sahaja. Ini pun sampai ke sini sahaja. Okey, maka inilah bentuk image bagi objek tersebut. So ini adalah objek, maka ini adalah image yang terhasil. Jadi bila faktor skala 2, kalau daripada pusat ni bermaksud dia faktor yang ini dia akan jadi 2. Dia macam ni, faktor skala, itu maksud faktor skala 2. Okey, kalau daripada pusat ke objek adalah 1, maka yang ini akan jadi 2. Katakanlah awak kata nak kira petak, kiralah petak. Awak kata ini 2, ini kata 2 petak, ini akan jadi 4. So faktor skala tetap 2. 4 bagi 2 adalah 2. Okey? Itu maksud dia. Dia jadi macam tu. Boleh. Sekarang kita tengok dia berdasarkan yang ini. Ini adalah untuk image, ini adalah untuk objek. So secara logiknya, kalau kita nampak berbentuk pecahan dan
bentuk yang di atas ini adalah dia lebih kecil pecahan wajar Bila dia berbentuk pecahan yang wajar begini, maka ini adalah merujuk kepada berlakunya pengecilan, iaitu bentuk yang terhasil akan lebih kecil. Dan bila negatif pula, bentuk dia akan jadi terpusing pula. Itu maksud dia. Saya nak ambil bucu yang ini. Okey, sebab senang bila kita ambil bucu yang hujung tu macam lebih mudah sedikit. Okey, saya buat macam ni ya. Saya nak tunjuk. Okey, sekarang ini adalah objek. Dia kata objek dia 4. Okey, objek dia 4. Okey, so dia berkadaran dengan 3 untuk image. Okey, 3 untuk image. So saya akan jadi macam ni. Saya buat garisan macam ni ya. Ini saya akan panjangkan ya. Saya nak panjangkan garisan ni macam ni. Okey, saya panjangkan macam tu, saya punya garisan. Kenapa saya nak panjangkan macam tu? Saya nak kira dia macam ni. Okey. Okey. Saya nak kira dia berdasarkan petak ini. Saya suka kira daripada penjuru ke penjuru. Okey. Bila saya kira penjuru ke penjuru, senang saya faham. Okey, nampak tak saya kira? 1, nampak ke dekat awak? Okey, saya saja nak ambil yang kelabu sedikit sebabnya saya tak nak ganggu nanti. 2, 3, 4. Nampak dia akan jadi 4. Iaitu kalau awak tak faham dia akan kira macam ni. Dia akan kira berbentuk L macam tu sebenarnya lah. Tapi ni dia akan kira 4. Bermaksud dia kata dia 4. 4 ini refer kepada ini. Dia 4. So dekat antara daripada P ke image berapa? 3 lah. Itu maksudnya. So kita kira lah 3. 1, 2, 3. Maka inilah yang akan terhasil. Bentuk ini nanti dia akan pergi dekat sini. So kalau dekat sini dia sebut point ini katalah dia kata A, maka di sini akan jadi A prime. So saya nak pergi kepada sini pula. Bentuk ini. So saya nak buat dekat mana dia dapat? Dekat sebelah sana. Okey. Pun benda yang sama. Saya akan buat, saya garis. Okey. Saya garis, saya kira. Saya nak pergi pindahkan bentuk ni ya. So saya akan dapat 1, 2, 3, 4. So dekat sebelah sana dia akan jadi 3 lah sebab sini 3. Dia kata 4 dengan 3. So kita akan 1, 2, 3. Dia akan dapat dekat sini. So kalau ikut saya nak lukis, saya dah dapat dah. Untuk bentuk yang itu saya dah dapat dah dekat sini. So bentuk ini saya akan dapat dekat sini. Okey, dah dapat dah. Ini adalah image untuk yang garisan yang ini. So kalau di sini saya kata B, maka dekat sini akan jadi B prime. Okey, bermaksud B akan pergi kepada B prime, A di sini dia akan pergi kepada A prime. So kita nak tentukan point mana lagi? Point yang ini. Okey, point yang ini awak nampak 1, saya kira lah 2, 3, 4. Dekat sini dia akan jadi 1, 2, 3. Dia tetap 3. Okey. Kenapa saya tak nak kira macam tadi? Kalau saya nak kira 2 macam tadi boleh tak? Kalau awak nak kira 2 macam ni, awak tak boleh ambil dekat sini 1 sebab dia akan jadi 1/2. Okey. Kalau awak kira 2 macam tu, dia akan jadi 1/2 sebab bila ini 3/4 kan? Dia 3/4, maka awak kena faham. Dia ni ibarat pecahan setara. Okey? Dia akan kira, saya kira je petak ni. Oh dia 1, 2, 3, 4. Maka dia mesti 3. 1, 2, 3. Dia jadi macam tu. Tak cukup dia punya point sebab dia nak 3/4 tadi. Maka sebenarnya dia akan dapat dekat sini. Okey, saya lukis balik. Dia akan dapat dekat sini. Okey, ini. Okey. So dia akan dapat bentuk dia macam ni. Okey. Ini. Okey, dan satu lagi adalah ini. Okey, inilah
bentuk baru dia. Yang ini apa? Sebenarnya yang ini sebab tu saya nak buat color lain tu tadi. So, inilah bentuk berlakunya pengecilan dengan faktor skala negatif 3/4. So, kenapa kita kata 3/4 tu? Awak nampak tak bentuk ni? Ini dia ada 1, 2, 3, 4. Yang ni dia akan jadi 3. Ini adalah 3. Dia menggunakan macam tu. Okey? Itu maksud dia. Boleh kan? Faham kan? Dia jadi macam tu. Okey. Yang ini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia akan jadi macam ni. 6/8. So yang inilah akan jadi 3/4. Semua berkadaran. Okey? Semua dia akan jadi berkadaran 3/4 macam ni. Dan kenapa dia negatif? Sebab bentuk tersebut dia terpusing. Okey? Yang ini saya lukis lagi. Sebab dia ada satu lagi. Yang ini kita kena lukis objek bagi setiap image di bawah pembesaran pada pusat P. Okey? Dia suruh lukis objek bagi setiap image. Okey? Dia kata lukis objek bagi setiap image. Tadi kita buat lukis image bagi setiap objek. Okey, apa yang bezanya? Ini dia kata adalah image. Dia nak tahu apakah objek dia. Sekarang awak mesti faham bahawa bila dia bagi ini 1/2, bermaksud dia berlaku pengecilan. Objek dia adalah lebih besar daripada image. Okey, bagaimana kita nak faham? Ini adalah image, ini adalah objek. Bermaksud objek dia 2 kali ganda, image 1. So, kalau ikut jarak daripada P, jarak daripada P ke objek adalah 2 kali ganda. Jarak daripada P kepada image 1 kali ganda. Sekarang ini adalah image. Okey, sekarang senang je. Kita buat. Kita lukis berdasarkan ini. Saya ambil dulu point ini. Saya nak ambil bucu ni. Saya tarik je panjang-panjang dulu. Supaya kita nampak. Sebenarnya dia akan jadi macam ni je. Ini tarik macam ni. Kalau ikut konsepnya kita hanya tarik macam ni je. Ini. Okey, tarik saja macam tu. Okey, ini setiap bucu ni kita akan tarik juga. Kita akan guna setiap bucu. Okey, kita akan tarik macam ni. Awak pergilah kepada setiap bucu dia. Yang ni pun saya akan pergi kepada bucu yang ini. Okey, kita akan pergi kepada setiap bucu tersebut. Kena faham. Kalau ke image dia 1, image 1 je dia kata. Ke objek akan 2 kali. Jarak daripada P. Jarak daripada P. So sekarang ini adalah image kan? Ini adalah image. So dia kata jarak ke image adalah 1 sahaja. Jarak ke image adalah 1. Tetapi nak pergi ke objek dia mesti kena 2 kali. So sekali, 2 kali. Okey, dapatlah point dekat situ. Sebab dia kata 2 kali. 2 kali dari P. Dari center. Okey? Dia mesti dari center. Okey. Dekat sini pun sama. Ini sekali. Sebab dia kata jarak pergi ke image sekali. So, ke objek mesti 2 kali. So, ke objek 2 kali kita akan dapat dekat sini. 1, 2. Sekarang saya nak pergi yang mana? Okey, saya nak pergi yang dekat sini Point ini. Point ini, kalau saya kira dekat macam ni, saya akan dapat macam ni. Sebenarnya awak nak kira macam mana pun tak apa. Tapi saya suka kira guna petak. Okey, saya akan dapat sini sekali. Saya akan tengok bucu. Bucu mana yang kena? 2 kali. Okey. Oh, dia kata sekali. Tak apalah. Bila sini 2, saya akan dapat dah sini 2 kan? Sekali, 2 kali. Okey. Jadi, maka saya akan dapat yang dekat image tu 2 kali. So, automatik yang kita daripada P nak pergi kepada objek dia akan jadi 4. 4 daripada ni jadi tambah lagi 2. Dia akan jadi dekat sini. 1, 2, 3, 4. So 2/4. 2/4 ini pun sama dengan 1/2 juga. Kan dia berkadaran tadi. Okey. So next. Yang ini pula. Okey. Yang ini. So awak boleh kira. Oh yang ni dia macam susah nak kira kan. Awak boleh kira je.
Kita kiralah guna petak yang ini. Awak boleh je guna petak yang ini. Nampak? Dia jadi macam tu. So ini kita anggap sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1. Ini pun dia akan pergi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dia pergi kepada 1. Iaitu horizontal, vertikal dia punya jarak. Sebab kalau susah nak baca. Susah nak baca berapa petak, awak boleh baca berapa pergi horizontal, berapa dia turun. Kita boleh baca macam tu. So, yang ni pun dia buat macam tu, dia macam ni. Dekat situlah dia punya jarak. Okey, saya dah boleh lukis belum? Saya dah boleh lukis, tetapi satu lagi saya tak dapat adalah bucu. Okey, saya lukis yang ini dulu. Okey saya lukis yang mana kita dapat dulu. Okey. Saya akan dapat yang ni. Oh, saya ingat sikit, tak apalah. Okey, saya akan dapat macam ni. Saya akan dapat macam ni. Pembaris saya ni susahlah nak betulkan. Oh, saya ingat sikit. Okey. Okey, saya tak dapat satu lagi. Iaitu dia punya yang bucu yang ini, center yang ini. Center yang ini dia. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 petak Dia ada 8 petak. So, tengah dia mesti 4. So, dia mesti dekat sini. Okey. Nanti saya tunjuk bagaimana saya dapat dekat situ. Saya lukis dulu yang dekat sini. Ini saya akan dapat dekat sini. Satu lagi saya dapat dekat sini. So, inilah bentuk dia yang terhasil. So, bagaimana saya dapat dekat situ? Bagaimana kalau saya tak unjurkan daripada sini, saya dapat dekat situ. Kalau saya unjur pun saya dapat dekat situ. Kenapa? Okey, saya guna konsep ini. Disebabkan bentuk yang asal dekat bawah ni, bentuk asal yang dekat bawah ni kan, dia 4 kan? Okey, yang ini 1. Okey, maka dekat sini, dia akan jadi 8 lah. Ini 4. Okey, yang ni 1 kan? Dia asal tadi 1, dia akan jadi 2 lah. So, dia kan dia berkadaran tadi. Okey, bila ini, dia kata lukiskan objek. Bila lukiskan objek, bila untuk kes ini bermaksud bila lukis objek ini adalah image lah. Dia kata negatif 3 kan? Okey, ingat dia sebenarnya negatif 3/1. Asalnya dia adalah negatif 3/1. Sebab dia negatif, okey, ingat, bila dia negatif, bentuk yang ini dia akan dapat di belakang sana. Dia akan dapat dekat sini. Okey, bila dia positif, dia akan dapat ibarat kita ada suatu lampu suluh. Kalaulah kita sini kita ada suatu lampu suluh kan. Kita suluh, dia akan dapat macam ni. Maksudnya kalau kita dapat dekat sini, ini dia adalah positif. Tetapi bila kita dapat ini, dia pergi ke sebelah sana. Maka itu adalah kita dapat negatif. So bila dia kata negatif 3/1, awak kena faham. Ini adalah image, yang di bawah ni adalah objek. So image mesti lebih besar dah daripada objek. Okey, so ini dah sudah image. Sekarang kita nak kena lukis ke mana dia akan pergi. Okey, sekarang kita halakanlah ke mana dia akan pergi. Kita pergi buat macam ni, kemudian kita pergi dia macam ni. Okey, kita pergi dia macam ni. Okey, saya ambil yang utama ni sahaja dulu. Saya ambil yang utama sahaja dulu. Okey, saya ambil yang di depan. Bagaimana yang ni? Saya terus ambil ini. Awak nampak? 3 kan? Okay, so yang ini kita akan dapat dekat bawah ni 3 kan? So 1, 2. Okey, dia kata 1/3 bermaksud bentuk dia dekat sini je lah. Ini je lah bentuk dia. Sebab ini 3, dia ni 1. Dia akan dapat macam tu. Okey, boleh faham kan? So bentuk yang ni lagi 1. Kita pergi pula pada bentuk yang ini. Yang ini awak akan nampak dia pergi macam ni. 1, yang ni senang sebab dia perpenjuru. Perpenjuru, kalau awak nak kira 3 pun boleh. Awak anggap sini 1, 2, 3. Kalau tidak awak kira 6 lah. Okey. Kira 3 pun boleh, bermaksud dekat sini akan jadi 1.
Dua petak ni dia akan anggap satu. So dekat sini akan jadi satu. So bentuk dia akan jadi macam ni. Okey? Boleh faham? So bentuk dia akan dapat macam ni lah. Bentuk dia akan dapat macam ni. Okey, bentuk dia akan dapat macam ni. Okey, last nanti lagi satu, kalau awak garis-garis pun saya akan dapat macam ni terus. Okey, inilah bentuk yang terbaru yang kita akan dapat nanti. Okey, boleh faham tak bagaimana saya dapat dekat situ? Adakah betul tak yang ini dapat sini? Okey, nak tahu betul ke tak, cuba kita ambil daripada sini. Nampak dia akan dapat dekat situ. Okey, nampak dia akan dapat kat situ. Ini pun sama. Kalau awak garis, dia akan dapat tempat yang sama. Mesti garis daripada suatu bucu pergi kepada pada bentuk P dan dia akan dapat hujung sini. Okey, itulah bentuk dia yang terhasil bila dia kata dia ni adalah negatif 3. Okey, boleh faham kan? Yang semua buat A sahaja dulu sebab saya nak tengok. Kemudian awak snap gambar, tunjuk pada saya. Ini ada seorang kawan awak dah hantar. Kita tengok berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek yang diberikan lah. Okey. So kalau di sini dia kata faktor skala 5/2. Okey, bila dia kata faktor skala 5/2, ini 5/2, dan awak nampak dekat atas ini adalah sepatutnya ini adalah image, ini adalah objek dan nombor di atas lebih besar daripada nombor yang di bawah. So dia pembesaran lah. So automatik sini adalah image, ini adalah objek. Okey. So dan seterusnya yang kedua, lukis image bagi setiap objek berikut berdasarkan faktor skala. Okey, ini image, yang ini adalah objek. So dia ini 1/3. Okey. Bermaksud jarak daripada P ini kepada image adalah 1. Lukis image bagi setiap objek. So ini adalah 1. Ini 1, 2, 3. Maka yang ini adalah 1, dia dapat dekat sini. So dia dah dapat bentuk dia dekat situ. Okey. Okey, boleh? Betul ke yang itu? Okey. Yang ini bagaimana kita nak tahu? Kita tengok dia macam ni 1, 2, 4, 5 turun 1. Okey, betul? So dia akan dapat bentuk ini dengan bentuk ini. Okey, next dia kata lukis objek bagi setiap image yang berikut. Kena ingat. So ini 3/4 ni kita boleh anggap daripada P daripada pusat. Daripada pusat pergi ke image dia kata 3. So pusat pergi kepada image adalah 3. Pusat pergi kepada objek adalah 4. So tambah lagi 1, 4. Okey. Yang ini pun betul. 1, 2, 3. Yang ini adalah 4. Okey. Seterusnya ini betul. Ini dia 3 kan. Kalau kita tengok petak ni pun 1, 2, 3. Yang ni akan jadi 1, 2, 3, 4. Okey. Dia akan dapat dekat situlah. Yang ni pun sama. Ini kan 3. 1, 2, 3. Sepatutnya dekat sini akan jadi 1, 2, 3, 4. Dia akan jadi dekat sini. Okey. Dan dia kalau sebab ini 3 kan? Ini adalah 4. So ini 3, ini 4. Dia jadi dekat bawah. Sepatutnya dekat sini. Dan tak logik pun bentuk yang ini akan sama dengan ini. Tak logik. Okey, sebab dia faktor skala yang berlainan. Dan kalau kita nak guna pembaris pun, dia akan jadi macam ni. Okey, awak nampak tak kalau saya buat macam ni? 1, 2, 3, 4. Dia akan dapat dekat situ. Ini, dia akan dapat yang ini. Okey, bila yang ini baru logik. Awak nampak tak sini? Dia perpenjuru. Bila perpenjuru dekat bawah dia tetap perpenjuru sebab dia berkadaran. So, ini pun 1, 2, 3, 4. So, dapat bentuk inilah. Ya, okey. Dia salah sedikit yang dekat ini. Itu yang dia salah sedikit. Okey, boleh kan? Boleh faham kan bagaimana cara kita nak dapatkan objek dan
nak lukis objek bila diberi image, nak lukis image bila diberi objek, ataupun nak tentukan siapa image dan siapa objek berdasarkan faktor skala. Okey, sekarang saya nak tunjukkan pada awak bagaimana untuk hubungan antara luas image dengan luas objek ni. Yang ini kalau awak tengok dalam buku teks awak pun dia ada. Awak boleh search sendirilah. Okey, ini saya saja nak tunjukkan bentuk dia macam ni. Bila faktor skala dia besar, okey. Bila faktor skala dia besar, tengok. Macam ni. Faktor skala 3 kan? Okey, dia akan jadi macam ni. Kalau kita gerakkan, bentuk pun dia akan jadi semakin membesar lah. Dan kalau awak ubah P macam yang ni, kalau saya nak ubah bentuk P, nampak? Kalau saya nak ubah P, awak boleh gelonsor-gelonsorkan, main-mainkan bila awak nampak macam tu. Okey, ini faktor skala 2. Yang ini, tengok. Kalau saya nak gerakkan, dia akan jadi macam ni lah. Kalau saya tarikkan, dia akan jadi macam tu. Itulah hubungan dia. Apa yang saya nak awak nak tengok? Bila faktor skala 3, awak tengok luas image akan jadi 9. Faktor skala berubah menjadi 3. Okey, luas image akan jadi 9. Kita ubah pula. Kalau faktor skala boleh dah 4. Kalau faktor skala 4, awak tengok luas image jadi berapa? 16. Kalau saya ni 3 akan jadi 9. Ini akan jadi 4. Okey, nampak? Macam mana dia akan dapat? Unit faktor skala 2, luas image akan jadi 4. Kalau faktor skala ni, dia akan jadi luas image akan jadi 9. Bermaksud dia ada perkaitan di antara faktor skala dengan luas image tu tadi. Okey? So, luas image dia kan 9/1. Dia ikut macam tu. Nampak? Dia akan berkadaran macam tu. Nampak? Dia ada perubahan. Kalau faktor skala 1, semua satulah. Kalau faktor skala 2, luas image akan jadi 4. Faktor skala 3 akan luas image akan jadi 9. Okey? Itu adalah hubungan di antara faktor skala dengan image tu tadi. Dan kalau awak tengok, dia hanyalah kalau awak tengok dekat sini, nampak 9? 9 ni, ini 3. Sebenarnya dia adalah 3 kuasa 2. Sebab tu dia dapat 9. Yang 4 tadi kan? 2, kalau faktor skala 2, maka luas image akan jadi 2 kuasa 2. Okey, itu maksud dia. Iaitu bagaimana dia dapat? Okey, jadi maka sebab itulah hari ni ini dia punya hubungan dia. Dia ada hubungan dia ni 3 kuasa 2. Dia jadi macam ni. Okey, sekarang barulah kita nak pergi kepada apakah itu hubungan antara luas objek, luas image dengan faktor skala tu tadi. Luas image sebenarnya adalah K square darab dengan luas objek. Okey, luas image sebenarnya K square darab dengan luas objek. So kalau dia kata tadi sebab bila K square tu dia adalah 2, jadi 2 kuasa 2 sebab dia anggap luas objek dia tadi adalah 1. So cuba kita tengok yang ni. Katakanlah luas, kita ambil nilai yang ni ya. Okey. Yang ini kalau berdasarkan gambar ini, bagaimana nak mencari faktor skala? Faktor skala tetap bila-bila sampai bila-bila pun image yang bahagi dengan objek. So kalau yang case yang macam ni, dia kata luas image yang ini ya. Yang ini ya. Oh, saya nak ambil yang ini dulu. Lepas tu kita nak cari berapakah nilai ini. So kaedah dia dah cakap dah. Luas image sama dengan K square darab dengan luas objek. So luas image kita tak tahu. K square, K ini adalah faktor skala. Bila dia kata faktor skala 7/2, so 7/2 kuasa 2 darablah dengan luas objek. Luas objek 12. So darablah dengan 12. So luas image sama dengan awak akan dapat 49/4 darab dengan 12. Sebenarnya boleh je darab terus. Luas image sama dengan 147. Sebenarnya dia menggunakan formula ini sahaja. Yang gambar tadi apa dia? Dia nak tunjuk hubung kait antara K squared dengan luas image, dengan hubungan antara dia dengan luas image, luas objek tadi. Okey? Boleh? Faham? So, bagaimana kalau untuk kes yang macam ni?
dia tak bagi luas objek tetapi dia hanya bagi faktor skala sahaja. So, tetap yang sama. Saya suka guna macam ni je, Li-Lo. So, K square darab dengan Lo. Luas image sama dengan K square darab dengan luas objek. So, K dia adalah negatif 4 kuasa 2 darab dengan luas objek. Luas image dia tadi 100. Saya menggunakan nilai ini ya. So, saya selesaikanlah soalan ini. Macam biasa, so saya akan dapat 100 sama dengan yang ini akan dapat 16 darab dengan luas objek. So, luas objek saya akan dapat inilah 100 bahagi dengan 16. So, luas objek sama dengan 6.25. Faham tak?